Usaha-usaha kerajaan dari sudut pentadbiran agama Islam, kepatuhan kepada ulil amri dan pengurusan kewangan dari segi perbelanjaan yang berkesan dihuraikan dan dibincangkan semasa forum khas sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Forum bertajuk Pengukuhan Maqasid Syariah dalam Pemerintahan Negara dan Kepimpinan Ulul Amri mengetengahkan mengenai peranan maqasid syariah dalam mencorak pelaksanaan tadbir urus dan kepimpinan di negara Brunei Darussalam. Forum diadakan pagi tadi secara langsung di Dewan Raya Radio Televisyen Brunei. Forum yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Setiawang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, mantan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, mengetengahkan 4 ahli panel. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhut Jabatan Mufti Kerajaan, dalam forum tersebut menyentuh antara usaha-usaha kerajaan dari sudut pentadbiran agama Islam yang bertindak melindungi dan memelihara agama Islam serta bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, termasuklah mengawal dan memantau umat Islam di negara ini supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang meragukan dan bertentangan dengan akidah dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apapun bentuk pemerintahan yang memerintah dan mentadbir negara itu sudah pasti meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Dari sudut pemerintahan Islam sudah tentu konsep maqasid syariah itu akan diletakkan sebagai neraca, bahkan sebagai sasaran kerana kesejahteraan rakyat dari perspektif Islam berada dalam lingkungan maslahat umum. Sementara itu, Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Profesor Adjung di Universiti Brunei Darussalam, dalam forum tersebut antara lain menyentuh mengenai kepatuhan kepada ulil amri menjadi asas kepada kestabilan negara. Maqasid daripada ketaatan kepada ulil amri adalah kestabilan dan keamanan. Unik sekali di negara Brunei Darussalam, penjagaan ini, perubatan dan sebagainya ini adalah diberikan secara percuma. Jadi perkara yang kedua juga saya lihat ketaatan ini adalah daripada segi kepatuhan kepada dasar-dasar. Kebanyakan dasar-dasar untuk memenuhi maqasid syariah ini memerlukan undang-undang dan peraturan-peraturan. Jadi ini perlu dipatuhi dan perlu difahami barangkali oleh rakyat dan warga negara ini. Jadi kepatuhan kepada pelaksanaan perundangan adalah dengan itu amatlah penting. Jadi dengan adanya kedua-dua patuhan ini di dalam pelaksanaan maqasid syariah, insya-Allah negara akan jadi selamat dan seterusnya keselamatan dan kestabilan insya-Allah akan kekal menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dr. Dayang Haji Amir Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Keuangan dan Ekonomi, menggariskan tentang pengurusan keuangan dari segi perbelanjaan yang berkesan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini terpelihara. Bagi memelihara keuangan ataupun harta kerajaan yang ada ini akan terus terjamin, adalah mustahak bagi pihak kerajaan untuk mengamalkan perbelanjaan berhemah dan mengelakkan pembaziran dalam perbelanjaan. Jadi dalam hubungan ini, Kementerian Keuangan dan Ekonomi memastikan perbelanjaan yang dilaksanakan mencapai beberapa objektif utama. Pertama, objektifnya untuk mendokong perkembangan ekonomi. Dan kedua, objektifnya ialah untuk memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat dan penduduk di negara ini tetap terjaga. Dan ini juga amat terbukti. Kalau kita lihat pencapaian kita ni di dalam United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, iaitu matlamat pembangunan mampan ataupun SDGs yang selalu kena sebut-sebut Datuk, yang mempunyai prinsip leaving no one behind ataupun tidak ada sesiapa yang akan disingkirkan ataupun dipinggirkan. Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan,
menyentuh kepada kunci pencapaian potensi setiap pelajar sepenuhnya ialah pengukuhan kualiti sistem pendidikan di peringkat sekolah yang sewajarnya menjadi wahana dalam melahirkan insan cemerlang. Masa ni kita ni menghadapi era revolusi 4.0. Jadi adalah penting bagi Kementerian Pendidikan juga untuk menyediakan kurikulum bagi pelajar-pelajar kita ni untuk menghadapi era tersebut. Jadi kita ni akan memperkenalkan insya-Allah literasi digital untuk membantu pelajar-pelajar kita ni itu menghadapi cabaran-cabaran itu dan untuk orang meraih kemahiran-kemahiran yang perlu dilakukan. Dan kemudian ada juga beberapa inisiatif-inisiatif lain yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, ya baik daripada segi akademik ataupun bukan akademik. Forum dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Timbalan-Timbalan Menteri. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 143 orang. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan, kes aktif seorang, kes yang sembuh 139 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori 624 orang. Sejak bulan Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,484 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan 455 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 48,854 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Adalah menjadi tanggungjawab para pengurus dan kakitangan premis-premis perniagaan untuk membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan di premis perniagaan masing-masing. Antaranya adalah pemakaian sungkup muka bagi para pengendali makanan, tukang gunting dan lain-lain. Laporan lanjut mengenai bahan tersebut menyusul sebentar lagi. Masyarakat di negara ini terus disaran agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan termasuk mengamalkan tanggungjawab sosial meskipun penularan pandemik COVID-19 di negara ini dalam keadaan terkawal. Ianya juga merupakan tanggungjawab para pengurus dan kakitangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan di premis perniagaan masing-masing. Operasi Merati yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan adalah untuk memastikan premis-premis perniagaan mematuhi segala arahan agar kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini terus terjaga. Dalam tinjauan RTB pagi tadi, para pekerja di premis-premis makanan, kedai gunting dan salon kecantikan didapati mematuhi arahan-arahan termasuk pemakaian sungkup muka. Pemakaian sungkup muka adalah dimestikan bagi para pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut serta salon kecantikan. Dalam operasi Merati yang dijalankan sejak beberapa bulan yang lalu sehingga pertengahan bulan ini, lebih 500 premis makanan, kedai gunting, salon kecantikan dan gerai atau tamu makanan di kawasan-kawasan perniagaan di keempat-empat daerah telah diperiksa. Premis perniagaan yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan dikenakan denda kompaun. Kementerian Kesihatan terus menekankan dan mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri.
Etika bersin yang betul digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong yang terletak di Kampung Seram Bangun Tutong beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad setentunya menjadi tumpuan dan destinasi kunjungan orang ramai di negara ini. Suasana tamu mingguan berkonsepkan mesra pelanggan ini menjadi tarikan pengunjung sama ada penduduk yang tinggal di daerah tersebut maupun pengunjung dari luar daerah. Dalam tinjauan Keluar TV pagi tadi, orang ramai tidak melepaskan peluang berkunjung ke Tamu Tutong bersama ahli keluarga memandangkan hari ini merupakan cuti awam. Lazimnya Tamu Tutong dibuka seawal 6 pagi. Setiap pengunjung yang datang menjalani pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR di pintu-pintu masuk sebagai langkah pelaksanaan Plan De-eskalation fasa keempat yang telah bermula pada 27 Julai lalu termasuk mengambil kira langkah-langkah penjarakan sosial di kawasan tersebut. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong kini dibenarkan untuk beroperasi pada kadar kapasiti penjaja seperti biasa. Garis panduan dan syarat-syarat bagi tamu-tamu mingguan masih dikekalkan dan setiap penjaja tamu mingguan juga dikehendaki mematuhi segala arahan yang telah ditetapkan. Beberapa orang penjaja yang ditemui menyambut baik sejak pembukaan semula tamu mingguan tersebut. Setentunya ia membantu meningkatkan semula hasil pendapatan jualan di samping bantu perekonomian para penjaja semasa negara dilanda wabak penularan COVID-19. Sebagai penjaja merasa bersyukurlah kerana dibuka semula kan, senang kami mencarinya orang pendapatan berbaliklah semenjak COVID yang sebelum ni ada jualan sedikit-sedikit lahnya orang untuk menambah pendapatan kami seharian untuk bisa biasalah tu ramai je orang dari daerah kemarilah macam mencari sayur-sayuran apa tu ini itulah. Sambutan daripada bulan ke bulan semakin meningkat, terutama lagi kalau hari kelepasan awam. Kalau mengikut dari segi kami lah bagian saya menyalayan alhamdulillah lah ada sedikit sebanyak membantu juga, membantu dari segi ekonomi lah sedikit. Ada juga orang dapat banyak sedikit tetap juga ada. Gimana? Kita ini pun mengajar sedia aja untuk kan berjual beli ini belagang apa dapat membantu perekonomian keluarga lah. Artinya yang ikut-ikutnya pun adik-beradik yang keluarga juga kan dapatlah membantu ekonomi cuma tu. Beberapa orang pengunjung yang ditemui menyambut baik sejak pembukaan semula tamu ini. Mereka bukan sahaja senang untuk mendapatkan barangan keperluan, malah dapat menggalakkan masyarakat awam untuk berbelanja di negara sendiri. Bisa join orang Ketani sebagai Brunei mensupport jualan di perekonomian negara. Lagipun masa ni berkembang sudah di daerah Tutongan ni tumpuan sudah orang ke Tamu Tutong untuk membeli segala contoh buah-buahan, tanaman. Contohlah yang jarang adalah Ketani menyokong orang mensupport ekonomi negara di berjual membeli belah di negara sendirilah. Biasanya kami kunjungan ni pun masa cuti lah jual. Ia punya pun ada uniknya orang jual di lantai je. Ada je ia punya jualan tu kayu lah, ia punya sayur-sayurnya tu tumbuh-tumbuhannya tu macam unik lah jual, macam lain lah yang pada yang lain. 12 orang individu ditahan menerusi serbuan perjudian yang dijalankan pada 19 Ogos 2020 sekitar jam 9.43 malam di kawasan Kompleks Syakirin, Kampung Kiulam. Serbuan dijalankan hasil kerjasama Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat berserta Unit Siasatan Pecah Rumah dan Curi Kereta Jabatan Siasatan Jenayah
pasukan polis di Raja Brunei. Pemangku Penguasa Kanan Polis Haji Muhammad Khairul Amilian bin Haji Idris, Pemangku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah menjelaskan lebih lanjut mengenai kes tersebut. Kesemua kaki judi, warga asing dan penduduk tetap yang berusia sekitar umur antara 36 hingga 66 tahun melibatkan 3 orang suspek lelaki dan 9 orang suspek perempuan. Serbuan tersebut melibatkan permainan perjudian jenis daun teruk pusoi serta penemuan sejumlah wang tunai dipercayai hasil daripada perjudian haram tersebut. Kesemua suspek dan barang-barang bukti dirampas dan dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi dijalankan siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Impian 4 orang pelajar untuk bergelar mahasiswa di institusi pengajian tinggi menjadi kenyataan apabila ditawarkan beasiswa kerajaan untuk melanjutkan pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi. Impian mereka tercapai setelah berusaha memperoleh keputusan cemerlang pada peperiksaan-peperiksaan yang diduduki semasa di bangku sekolah bersama Nadira Haji Umar untuk laporannya. Melanjutkan pengajian pastinya menjadi impian setiap pelajar setelah menamatkan zaman persekolahan. Namun, bukan semua bernasib baik untuk merasainya. Di kampus, para pelajar mengenali pelbagai ilmu yang memantapkan personaliti agar kelak menjadi insan berpengetahuan. Dayang Nur Khairah Afiqah binti Metamid yang kini meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang tahfiz dan qiraat di Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkata berpeluang menjajakkan kaki ke UNISA memang menjadi impiannya. Berusia 21 tahun, pelajar yang sebelum ini memperoleh pangkat mumtaz atau cemerlang ketika mengikuti program Diploma Aliyah Qiraat di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bercita-cita tinggi dan penuh semangat. Anak sulung daripada 3 beradik ini mempunyai alasan sendiri kenapa memilih bidang tersebut. Keistimewaannya banyak, antaranya adalah dengan mempelajari ilmu qiraat ini setentunya tani mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ilmu ini adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, ilmu qiraat ini ia indah terbatas hanya sekadar kepada bacaan qiraat Al-Quran sahaja, akan tetapi ia menyeluruh kepada pembelajaran pengetahuan ilmu yang lain juga, seperti permasalahan fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu tajwid dan akidah dan sebagainya. Dan juga dalam bidang ini saya mempelajari banyak bacaan qiraat imam yang lain, seperti mana yang tani ketahui bacaan qiraat bacaan Al-Quran yang tani praktikkan pada masa ini adalah merupakan salah satu daripada bacaan imam qiraat yang ada. Awang Fayad bin Haji Rosli yang mengikuti program ijazah sarjana muda dalam jurusan Usuluddin ini pula mempunyai jiwa serta semangat yang tinggi. Budaya cintakan ilmu telah diterapkan dalam keluarga oleh ibu bapanya yang sangat menitik beratkan tentang pentingnya menuntut ilmu duniawi dan juga ukhrawi. Berusia 19 tahun, pelajar yang bercita-cita mahu menjadi seorang guru ini percaya jurusan yang diambilnya mempunyai masa depan yang cerah. Ini Usuluddin mempunyai prospek yang cerah dalam kejayaannya seperti menjadi seorang guru, pensyarah hal ehwal agama dan pusat dakwah al-Islamiyah dan sebagainya. Dan setiap perkara pasti ada solusinya, dan insyaAllah jika kita belajar dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, pasti akan menghasilkan buah yang manis di penghujungnya. Sentiasa memotivasikan diri sendiri dan positif menghadapi cabaran menjadi prinsip Dayang Nur Afiqah Nabilah binti Abdul Hadi yang mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan agama di College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Pelajar berusia 20 tahun ini berpandangan jauh dalam memastikan masa depannya cemerlang seiring dengan perancangan yang telah dibuat dan berazam untuk memburu kejayaan dan menjadi kebanggaan keluarga.
saya adalah anak yang pertama dan jadi tolong belakang untuk buat keluarga. Kemudian yang kedua ialah untuk keinginan saya untuk menyumbang bakti kepada negara dan juga masyarakat. Dan seterusnya KUPSB juga menawarkan pelbagai ilmu dan juga kemahiran. Di sini kemahiran ini maksudnya bukan kemahiran yang sedia ada, namun juga KUPSB mencari mendevelop kemahiran yang belum kami ada. Usaha kesungguhan dan perancangan belajar yang rapi menjadi kunci kejayaan kepada Awang Muhammad Nur Syahmi bin Mazni yang kini melanjutkan pengajian di peringkat diploma tertinggi perguruan agama di KUPSB. Berpeluang meneruskan pengajian memang amat disyukuri. Dan bersyukur sangat-sangat kepada kedua indung saya yang selama ini saya percaya mereka mendoakan akan kebaikan saya dan mendoakan supaya cita-cita saya tercapai. Dan juga tidak lupa kepada guru-guru, ke semua guru-guru yang pernah mengajar saya dari dulu sehingga sekarang, dengan ilmu mereka yang ikhlas dalam mengajar saya.